Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaima Ali dalam Jejak Wanita Selangor. Kali ini saya berada di PWB Don Paya Jaras. Nak tahu apa yang menarik di sini? Jom ikut saya. Episod kali ini Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya PWB Don Paya Jaras. Don Paya Jaras ini adalah di bawah kawasan Parlimen Sungai Buloh, PDT Petaling, Gombak dan Kuala Selangor dan di bawah Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Perbandaran Selayang dan Majlis Daerah Kuala Selangor. Don Paya Jaras mempunyai keluasan 14,400 hektar dan anggaran 50,000 penduduk. Demografi penduduknya berbilang kaum dan majoriti Melayu. Ada juga kaum Bawean, Kuantan, Kemboja dan terdapat juga orang asal. Baik, di PWB Don Paya Jaras ni, saya nak belajar membuat tudung saji anyaman ribbon kain. Tapi sebelum tu, mesti kita kena ada tenaga pengajar. Dan bersama saya adalah siapa? Hai, Assalamualaikum. Saya Haziza binti Yaakob, berumur 35 tahun. Saya merupakan usahawan kraft tangan, lahir daripada bengkel PWB Don Paya Jaras. Okey, inilah tenaga pengajar yang akan mengajar ni kan. Sebelum kita nak start buat ni, kita mesti tahu bahan-bahan dia kan. Apa yang nak digunakan kan. Boleh tak? Saya panggil Mekja boleh? Okey. Boleh tak Mekja perkenalkan satu-satu bahan yang digunakan? Okey. Semestinya kita perlu ada bahan asas dia, tudung saji. Yang ni saiz kecil lah saya guna untuk buat demo hari ni. Yang ni saiz 12 inci. 12 inci. Okey. Kita perlukan jarum. Jarum yang lubang dia besar. Saya gunakan jenama ni. Tak kisahlah nak pakai apa. Jarum boleh. Lidi sate pun boleh. Cungkir gigi pun boleh. Kita boleh guna macam-macam. Sebab apa kita nak jarum tu lubang besar. Kita nak masukkan rebin tu dekat lubang dia. Untuk kita ayam nanti yang bahagian atas ni. Kita perlukan cutter untuk potong rebin. Kita perlukan rebin. Sekurang-kurangnya untuk satu tudung saji ni kita perlukan 4 gulung ataupun 5 gulung. Seeloknya kita guna 2 warna ataupun 3 warna untuk naikkan seri dia lah. Macam tu kan, untuk naikkan seri dia. Lepas tu kita guna gam uhu. Gam uhu ni dia banyak jenis. Kita guna yang putih. Kalau yang merah tu dia tak berapa nak melekat sangat, dia cair sangat. Kalau yang putih ni ya ori. Okey. Dan seterusnya? Kita gunakan hiasan. Tak kisahlah hiasan apa pun. Terpulang untuk kita letak nanti kan. Baik. Dan itu bahan-bahan yang nak dibuat. Okey Mekja, macam mana nak buat? Okey, mula saya pakai warna ni untuk saya desainkan dia punya corak. Nanti kita desainkan dekat tengah ni dia punya corak. Corak ni terpulang pada kita nak buat corak apa. Macam Mekja pilih corak apa? Hari ni sebab program kita untuk wanita, jadi saya pilih bentuk love. Okey, bentuk love. Okey. Warna pink tak ada, saya bawa pink belacan je. Okey, tak apa. Boleh dia warna pink. Okey, dia gabungan dengan warna orange. Mak-mak ni kan dia garang lembut kan. Okey, kita pakai warna macam ni lah. Okey. Macam rebin pun dia ada teknik dia juga. Kita tarik dia satu depa je. Untuk memudahkan kita buat. Tak payahlah kita nak sambung-sambung kan. Nanti tak cantik kan. Maknanya kita tarik memang ngam-ngam untuk ni lah. Ikut keselesaan kita lah. Nak banyak mana. Mekja daripada PWB ni dah berapa lama? Saya tahun ni dah nak masuk penggal ke-5 saya bersama PWB. Kita mulakan, kita agak-agak je lah. Nak mana Okey, saya ambil tengah-tengah ni. Okey. Kita pakai jarum. Ni kegunaan dia sebab kita pakai jarum. Tangan kita tak muat nak masuk kan. Kita nak ambil rebin tu daripada dalam. Okey. Sambil buat ni nak tahu juga pengalaman Mekja selama 5 5 tahun lah saya bersama PWB.
banyak yang saya belajar lah dalam bidang masakan dan bidang kraftangan. Lepas tu kita pergi seminar, kita pergi kursus. Daripada saya tak pandai masak, boleh masak. Tak pandai kraftangan, boleh buat kraftangan. Maknanya daripada PWB banyak manfaat. Banyak manfaatnya untuk kita suri rumah kan. Ini macam Mek Jah buat ni berapa lama untuk siapkan satu-satu apa kata ni bentuk ni? Bentuk dia bergantung pada bentuk. Dalam 3 hingga 4 jam, kadang-kadang tu dalam seminggu. Dia tengok bergantung pada bentuk dia. Ya. Boleh tak Mek Jah ceritakan macam mana Mek Jah boleh terlibat dalam PWB ni? Maknanya macam mana Mek Jah boleh masuk dalam PWB? Mula saya terlibat dalam PWB ni kawan saya yang ajak. Mek Ziah, dia yang ajak saya masuk PWB. Sebab saya merupakan suri rumah sepenuh masa, ambil hantar anak sekolah je kan. Jadinya kita tak ada kawan, boring kan. Daripada situ dia ajak saya. Dia kata bengkel ni bagus untuk kita suri rumah kan. Dan pandangan Mek Jah sendiri macam mana bila dah masuk, dah kenal PWB ni? Macam mana Mek Jah tengok PWB ni, aktiviti yang dijalankan ni? Alhamdulillah, bagi saya program ni sangat positif lah untuk kita wanita, suri rumah, ibu tunggal, untuk kita jana pendapatan daripada apa yang kita belajar. Bengkel ni free, percuma untuk kita macam B14 lah kan. Kalau yang kursus berbayar tu memang kita tak mampu. Jadi dengan kita hadir ke kursus macam ni, kita dapat jana pendapatan daripada rumah sama-sama jaga anak kan. Kita boleh buat produk ikut apa yang kita minat. Contohnya produk makanan kita boleh buat. Okey. Dan macam Mek Jah sendiri macam mana boleh tercetusnya idea nak buat tudung saji berkala-kala macam ni? Mulanya saya pergi kursus, saya pergi bengkel ni saya tak minat. Bab kraftangan, saya lebih kepada masakan. Anak-anak dah tingkatan 2, jadi tengah hari kita boring, duduk rumah tak ada orang kan. Tak tahu nak buat apa kan. Jadinya kita cubalah buat sikit-sikit. Kita buat. Mula tu saya bagi dekat adik-beradik, saudara mara kan. Lepas tu lama-lama tu macam ada jemputan kenduri pun saya bagi. Saya buatkan dia hadiah untuk pengantin. Menarik juga. Buat apa? Door gift kan? Door gift untuk pengantin. Boleh juga. Hadiah untuk pengantin pun okey. Daripada situ orang tengoklah, lepas tu dia tanya kita. Okey. Maknanya situ pun dah marketing, dah buat promote dekat situ kan. Jadi daripada situlah saya macam bagi business card dekat dia. Lepas tu daripada situlah permulaan saya. Apa ni macam Mek Jah sendiri mungkin ada kenangan bersama PWB kan? Mungkin kenangan manis ke pahit ke, tak jadi nak buat ke, ataupun bila tak jadi je dah give up, buang. So boleh tak Mek Jah ceritakan apa kenangan-kenangan tu? Kalau kenangan manis tu banyaklah kan. Terutamanya macam PWB ni dia banyak bagi peluang pada kita usahawan yang ada produk ni untuk kita marketingkan barang kita. Macam contohnya booth jualan. Setiap carnival dia orang akan bawa produk kita untuk dipromosikan. Dan macam Mek Jah sendiri nak buat ni makan masa selama? Yang ni 3 jam lah. Ni besar ni. 3 jam. Maknanya 3 jam tu memang masa menghadap untuk buat benda ni je lah. Menghadap buat benda ni lah. Macam Mek Jah sendiri sebagai tenaga pengajar, Mek Jah tengok berapa ramai yang hadir dalam kelas satu-satu kelas yang Mek Jah ajar tu? Kita tengok kepada pengurus tempat tu, dia minta untuk berapa peserta. Paling ramai berapa orang? Paling ramai 50 orang saya pernah mengajar. Dalam 50 orang tu, bagi Mek Jah macam mana pemerhatian Mek Jah tentang peserta yang belajar dengan Mek Jah tu? Benda ni sebab dia craft tangan kan, ada setengah tu dia tak minat tapi dia suka pergi belajar je. Yang saya perhatikan dalam 50 orang tu 5 orang je yang masih aktif buat benda ni. Yang masih buat jual. Yelah, dia nak kena dengan minat juga kan. Kalau tak kena dengan minat, so tak menjadi juga kan. Okey Mek Jah, nampaknya bentuk love ni dah jadi satu. Sekarang ni nak buat dia punya rangka dia lah, bingkai dia. Okey, boleh tak kalau saya nak cuba ni? Boleh. Nak cuba buat. Okey. Macam ni. Okey. Yang ni kita ambil dua baris ni. Ambil 2 baris tu, okey. Cucuk atas ni. Cucuk atas ni. Macam ni. Oh ni. Masuk. Okey. Boleh macam ni. Okey. So tarik kan. Macam menjahit ni kan. Okey. Okey, dia jadi bentuk macam ni.
So next step Daripada pun situ sama naik juga. satu anak tangga tu. Naik satu ni. Daripada dalam. Oh dalam. Okey dalam. Daripada Sorry. dalam. Sini. Okey. Aha. Keluar naik satu anak tangga. Keluar. Boleh. Oh salah. Okey salah. Okey. Nampaknya Ni sini. kena keluarkan balik. Dua-dua. Oh naik kedua. Okey. Okey naik. Turun bawah dia. Okey macam tu. Okey betul. Naik sini. Okey naik ke sini. Dia kalau dah Dia pakar ni atas senang. dua, Senang nak bawah buat. dua. Bila baru-baru ni kita nak belajar, jadi macam peserta lah kan belajar dengan Mek Jah sebagai tenaga pengajar. Daripada dalam juga. Daripada Masuk situ. Masuk. Sini. Sini. Situ. So ruang sini pula Naik dua. Okey. Naik. Naik dua atas. Naik dua. Okey. Okey. Tu dia baru siap sikit. Okey Mek Jah, nampaknya saya punya ni bahagian ni dah siap. So boleh tak saya bagi Mek Jah balik buat? Boleh. Sebab tangan saya ni macam dah Dah menggelepar. cantik dah tu. Cantik kan? So saya kena belajar banyak lagi untuk dapatkan hasil yang lagi cantik macam Mek Jah buat. So saya serah pada Mek Jah. Okey, selain bentuk love apa lagi? Selain love lah ni. Selain love, kita boleh buat corak bunga padi. Bunga padi. Ni corak bunga padi. Okey. Sebab ni dia terbalik. Kalau dia tak terbalik, dia akan jadi corak bunga padi. Macam corak nenas lah. Bunga nenas. Padi. Banyak-banyak corak yang boleh buat. So ini dalam dia. Itu bahagian dalam dia. Okey. Dan saya tengok dekat sebelah saya ni ada yang besar ni. Yang besar tu saiz 24 inci. 24 inci. Saiz standard lah. Nampak kemas dia punya anyaman ni. Dan ini bentuk yang Mek Jah gunakan lah. Love. Kepada Mek Jah lah. Untuk kira macam nak nasihat kepada orang luar. Terutamanya kaum wanita yang nak sertai. Nak jadi macam Mek Jah ni juga tau. Nak ada ejen ramai yang boleh menambah income kan. So macam mana tu Mek Jah? Saranan saya kepada semua wanita dekat luar sana, eloklah join bengkel anjuran PWB. Dia menyediakan pelbagai bengkel kepada kita untuk kita jana pendapatan daripada rumah. Bila kita join bengkel macam ni, kita lagi berdikari, kita lagi macam orang kata lebih berdaya saing lah dengan wanita-wanita yang berjaya kat luar sana. Betul, sesuai dengan slogan PWB ni, wanita berdaya, wanita berdikari. Dan mungkin ada yang di luar sana nak dapatkan produk ni macam mana, dalam Facebook ke ataupun nak online, nak kena call ke, macam mana? Okey, boleh ke Facebook Pejabat Wakil Rakyat Dun Paya Jaras ataupun melalui WhatsApp program PWR Dun Paya Jaras. Okey, nampaknya macam lama nak buat ni kan? Ya. Ambil masa juga ni nak siapkan dia. Ambil masa juga. Macam yang corak ni pun kita ambil masa dalam 3 hingga 5 minit juga nak siapkan dia. So, lama jangka masa nak siapkan tudung saji yang ni. Dan kita boleh tengok yang dah siap lah ni. Ini pun hasil tangan Mek Jah kan? Ya. Yang dah siap dia akan jadi macam ni. Cantik tak? Cantik kan? So inilah corak-corak yang Mek Jah kata daripada bentuk love. Ini apa? Yang tu bunga padi. Bunga padi. So makan masa selama 3 jam. 3 jam. Kalau yang baru belajar tu seminggu lah baru siap. Kalau macam saya ni seminggu lah kot. Kan? Kalau macam Mek Jah ni 3 jam dah boleh siap kan? Yang macam ni. Okey, cantik sangat. Baik, terima kasih Mek Jah sebab sudi mengajar saya membuat anyaman tudung saji ni. Sangat cantik, sangat unik untuk diletakkan di atas meja makan. Kepada mereka yang setia menonton Jejak Wanita Selangor, nantikan segmen selepas ini kita akan bersama penyelia PWB Dun Paya Jaras. Jom sama-sama kita sebut slogan PWB, Wanita Berdaya, Wanita Berdikari. Pusat Wanita Berdaya Dun Paya Jaras ini dipimpin oleh Cik Intan Farhana binti Othman atau dikenali sebagai Cik Intan bersama-sama anggota jawatan kuasanya seramai 12 orang. Antara aktiviti aktif yang dianjurkan oleh PWB Dun Paya Jaras ialah bengkel pembuatan kek marble, bengkel pembuatan roti, bengkel jahitan pelitup muka, demonstrasi masakan tradisi dan moden.
Selain itu, program yang dalam perancangan seperti memberi peluang peserta untuk berniaga. Sekarang bersama saya penyelia bagi PWB Don Paya Jaras yang sangat aktif menjalankan aktiviti-aktiviti di PWB Don Paya Jaras ini. Tak lain tak bukan ialah Cik Intan Farhana binti Osman. Okey, atau lebih mesra saya panggil Cik Intan. Okey, Cik Intan, sebagai penyelia ni di PWB Don Paya Jaras ni dah berapa lama Cik Intan khidmat? 4 bulan. Oh, 4 bulan. Ya. Okey, selama 4 bulan ni mungkin ada pengalaman. Boleh ceritakan sedikit pengalaman? Okey, kalau pengalaman saya masih mencari lagi, tapi saya banyak kemahiran yang saya belajar daripada peserta-peserta yang join daripada program dan penyelia-penyelia lama yang banyak membantu saya lah. Okey, antara aktiviti-aktiviti yang ada di PWB Don Paya Jaras. Okey, setakat ni kami baru bergerak daripada segi kraft tangan dan industri makanan dan minuman, dan respon sangat baik daripada peserta. Alhamdulillah. Yang paling unik yang saya kira di Don Paya Jaras sahaja ada aktiviti tu. Tempat lain memang tak ada. Apa? Saya tak pasti, tapi untuk setakat ni mungkin pembuatan roti. Pembuatan roti. Ya, yang pelbagai lah. Yang uniknya apa? Roti. Yang unik tu sebab buatan roti tu banyak jenis dia. Okey. Saya nak tahu jugalah peranan PWB ni apa dia? Peranan PWB ni adalah untuk menarik wanita-wanita tempatan supaya mampu berdikari dan berusaha sendiri dalam menjana pendapatan ekonomi keluarga lah. Sebagai penyelia, saya kira mesti ada cabaran-cabaran. Boleh Cik Intan ceritakan sikit apa cabaran sebagai seorang penyelia? Okey, cabaran yang saya alami tentunya kawasan yang saya tak berapa mahir sangat. Tapi AJK saya sangat membantu dalam setiap kawasan tu ada AJK yang membantu untuk mencari peserta. Berapa ramai keahlian AJK bagi PWB Don Paya Jaras? Okey, setiap kampung kita melantik 2 orang AJK dan semuanya sekarang ada 20 orang lah. Antara 20 orang tu yang menjadi tulang belakang pada Cik Intan. Boleh ceritakan sikit bagaimana dia punya perjalanan, dia punya tugasan? Okey, mereka membantu saya untuk berkomunikasi dengan ketua kampung, jadi orang tengah lah, dan persiapan tempat program, daripada segi untuk persiapan barang, mencari tenaga pengajar pun mereka jugalah. Okey, PWB Don Paya Jaras ini apa dia punya misi dan juga apa kata in future sebagai penyelia kan? So mesti ada plan jangka masa depan panjang kan. So apa dia punya plan? Okey, untuk permulaan ni kita memang aim untuk bantu diorang disebabkan bencana COVID-19 ni. Jadi kita pun berbincang dengan YB macam mana kita nak bantu daripada segi perniagaan, dan kita ada deal dengan ketua kampung, ahli majlis untuk memberi tapak perniagaan lah. Dan kita memang libatkan peserta-peserta kita yang join tu untuk pergi kursus makanan, pergi kursus kemahiran, dan seterusnya kita bagi peluang untuk berniaga. Okey, bentuk sokongan daripada penyelia, daripada PWB Don Paya Jaras ni dengan Adun macam mana? Kami memang 100% dan YB sangat menyokong peserta-peserta untuk sentiasa maju ke depan. Bagaimana Cik Intan melihat inisiatif yang dirangka dan dibuat oleh YB Siti Maria kepada PWB? Okey, sangat baik dia punya inisiatif dan sangat membantu wanita di Selangor, khususnya di Don Paya Jaras lah. Dan harapan dan juga nasihat Cik Intan kepada wanita-wanita di luar serta utamanya di Don Paya Jaras ni, apa dia? Okey, saya nasihatkan sentiasa berani mencuba dan sentiasa berdikari untuk capai apa yang kita impikan. Apa yang kita nak tu adalah untuk kehidupan kita sebagai wanita. Kita ada keluarga, kita ada rakan-rakan, tapi kita untuk akan datang jangka masa panjang tu lebih kepada apa yang kita nak, hanya kita saja yang tahu. Baik. Terima kasih penyelia bagi PWB Don Paya Jaras. Semoga hasrat penyelia dapat terlaksanalah. Okey. Dan selepas ini kita ada peserta. Nak tahu peserta yang paling kreatif? Nanti saya kasih. Baik,
Baik, sekarang saya bersama peserta PWB Don Paya Jaras dengan pelbagai hasil yang dibuat hasil tangan sendiri, iaitu bersama-sama saya adalah Puan Rozia Hassan. Atau lebih mesra saya panggil Mek Zia, boleh? Boleh. Okey, Mek Zia. Dah berapa lama Mek Zia bersama PWB ni? Saya bersama PWB tahun 2015. Maknanya dah 5 tahun lah dengan bawah PWB Puan Nurul. Puan Nurul. Okey. Dah 5 tahun dengan PWB Don Paya Jaras ni, dan dalam 5 tahun tu mesti ada pengalaman kan? Boleh Mek Zia ceritakan pengalaman Mek Zia sebagai peserta di PWB? Itulah pengalaman saya join PWB ni amat baguslah. Memang saya sukalah cara-cara dia bagi ilmu pengajaran yang boleh kita timbul lah, daripada kita tak tahu kita boleh tahu semua, boleh dapat menghasilkan pendapatan kat rumah lah. Boleh berdikari sendiri kan. Dan dalam 5 tahun tu juga Mek Zia dah buat banyak jenis aktiviti di PWB. Boleh tak ceritakan sikit apa aktiviti-aktiviti yang PWB Don Paya Jaras ni buat? Selama ni ada aktiviti yang PWB buat kat Paya Jaras, macam bantal, bunga bantal ros, join juga. Lepas tu seni craft, macam pink tudung. Dia pink ada macam taruh ada macam plasticing tu. Apa panggil nama dah lupa lah. Lepas tu ada juga saya join ni seni craft banyak kaifat juga lah. Banyaklah. Okay, dalam banyak-banyak produk yang saya tengok kat depan ni, ini yang menjadi tumpuan, yang kacau sikit mata saya, yang sebab cantik sangat. So nak tahu jugalah, ini idea pertama kali buat kan. Boleh tak saya nak tahu jugalah macam mana buat ni, dan cantik, memang cantik. Macam mana Mek Zia boleh tercetusnya idea nak buat macam ni? Kat sini kita ada cekak kosong. Cekak kosong kita beli benda ni yang apa panggil, saya tak tahu dah nama apa. Kita lilit-lilit, yang terjura-jura ni dia panjang ni. Saya ikat dengan tali, saya tok sini, lilit-lilit. Yang ni cari daun dia, kita pakai gam tembak lah, tampal. Kita lilit-lilit, main lilit je. Maknanya daripada cekak kosong ni boleh dibeli dekat kedai ekor RM2 pun ada kan. So macam boleh beli yang kosong dan beli dia punya ni lah, yang oh ni semua dekat kedai alat jahitan lah. Okey. Gulung-gulung dan dia jadi macam ni lah. Macam ni berapa lama untuk Mek Zia siapkan? Berapa lama masa ambil untuk siapkan ni? Dalam seminggu jugalah. Seminggu? Kalau tak ada benda yang nak kacau dengan anak, nak hantaran anak apa. Selalu buat benda ni saya waktu malam. Anak tidur saya buat semua. Dan kalau macam ni agak-agak berapa ni Mek Zia nak jual ni? RM45. Cantik, sebab mungkin kalau ibu bapa yang kat luar sana nak bagi anak-anak pakai, kalau sekolah ada buat aktiviti kan. Merdeka anak pakai baju merdeka pakai. Sangat cantik dan sangat kreatif. Persembahan tarian pun boleh kalau nak budak-budak kanak-kanak kan. Okey, selain daripada tu, yang tertariknya saya tengok kopiah kanak-kanak ni. Ini hasil tangan Mek Zia. Anak saya ada anak lelaki seorang. Kata masuklah tu, cikgu buat pakaian beragam merdeka. Biar mak buat buat kopiah, promote lah. Daripada situ saya buat kopiah untuk anak peragakan pakaian merdeka. Orang nak order, Mek, tahun depan aku nak order kopiah. Ini idea yang sangat menarik, sebab saya tengok bendera Malaysia yang dikait menjadikan kopiah ni cantik. Inilah iklankan kopiah merdeka, siapa nak tepah kan dekat merdeka kan. Kalau macam ni berapa lama pula nak siap ni? Itu dalam seminggu jugalah, lebih kurang semua seminggu. Semua seminggu lah. Mek Zia memang pakar mengait ni. Mungkin sebelum ni Mek Zia mesti ada orang kata belajar yang kira macam tak jadi. Tu berapa lama Mek Zia ambil masa ada untuk? Ada juga kadang silap kira tali air. Tali air. Mana tu tali air tu? Nama dia tali air. Tali air kadang, Allah, kenapa tak sama ni? Buka balik, kadang perah juga. Dah silap masuk. Bila kena buka balik tu memang buka semualah. Buka siapa yang tak jadi, yang salah tu. Okey, betulkan balik. Dia akan jadi macam bintang lah, payah sikit. Okey, macam mana kalau diorang nak nak jumpa Mek Zia, nak belajar ni? Okey, pada ibu-ibu tunggal dan kawan-kawan yang berminat nak belajar kaitan ni, boleh hubungi PWR Don Paya Jaras. Kalau nak jumpa macam mana cari ni, boleh hubungi Puan Intan Farhana lah. Terima kasih Mek Zia sebab sudi tunjuk produk-produk yang hasil tangan Mek Zia ni. Semoga Mek Zia terus bertambah rezeki, terus bertambah idea untuk buat macam-macam lagi produk yang cantik-cantik ni. Okey, insya-Allah. Terima kasih juga.
Baik, peserta kedua seterusnya ini dari PWB Don Paya Jaras sangat-sangat aktif dalam pembuatan pasu simen ni. Nak tahu siapa? Di sebelah saya ni Puan Syamsiah Yaakob, atau saya nak panggil Kak Syam lah ya. Boleh? Okey Kak Syam, dah berapa lama Kak Syam bersama-sama PWB ni? Saya bersama PWB ni selama 4 tahun. 4 tahun. Jadi selama 4 tahun tu ada pengalaman Kak Syam kan? Apa pengalaman yang Kak Syam dapat? Pengalaman saya belajar banyak perkara dari produk makanan, kraft tangan, macam-macam lagi lah benda yang bila boleh buat kelas semua saya belajar. Okey. Antara banyak produk-produk yang Kak Syam belajar ni, ada tak cabaran-cabaran dia? Bagi saya lah, benda ni benda paling senang sekali kita nak buat. Sambil-sambil kita rehat-rehat kat rumah pun kita boleh buat produk-produk ni. Maksudnya dia tak susah lah bagi saya. Okey, macam pasu simen ni, bahan-bahan dia macam kat depan ni lah kan? Kita pakai simen dengan sapu tangan ni. Yang ni yang recycle. Oh, recycle. Yang dah lama-lama yang buruk-buruk tu, okey, kita buat, kita celup dengan air simen, lepas tu kita sidaikan. Letak. Inilah acuan dia jadi. Tu acuan dia. Kalau acuan besarlah pasu tu. So dia jadilah macam ni. Ini antara yang Kak Syam buat lah. Yang ni contoh dia lah. Kalau macam ni kan, pasu yang depan ni kan, berapa lama jangka masa dia buat tu Kak Syam? Kita buat dia sekejap aja, tapi kita nak jemur dia selama 3 hari. Bagi dia betul-betul kering. Selama 3 hari nak kena jemur. Nak kena jemur. Maknanya ni antara yang Kak Syam belajar dekat kelas lah bersama tenaga pengajar. Dan kalau Kak Syam sendiri melihat tenaga pengajar yang mengajar Kak Syam ni, macam mana? Apa pandangan Kak Syam terhadap tenaga pengajar yang mengajar buat pasu? Tenaga pengajar dia memang dia sporting lah cakap kan. Walaupun kita tak tahu, kita tanya dia, dia akan bagi tahu kita sampai kita betul-betul boleh buat. Lepas habis kelas kita boleh tanya dia. Dia akan follow up kita. Macam tu. Baik Kak Syam, kelas yang dibuat oleh PWB ni macam mana? Okey tak? Okey sangat-sangat. Macam ni dah dipasarkan? Dah. Berapa satu kalau jual? Kalau yang ni saya jual RM15, yang kecil RM10. RM10. Kalau macam ni Kak Syam jual kat mana? Biasa daripada kawan-kawan yang beli, sebab kita promote melalui FB. Dari situ dia orang akan beli. Jadi kalau kepada penonton dekat luar nak tahu, ataupun wanita-wanita dekat terutamanya di Paya Jaras ni nak tahu, nak beli produk Kak Syam ni macam mana, nak beli pasu simen ni, macam mana dia nak kontak? Nak kontak, boleh kontak nombor WhatsApp saya. 014-337-3634 ataupun Facebook saya Syamsiah binti Yaakob. Baik Kak Syam, sebenarnya saya rasa wanita-wanita di Paya Jaras umumnya dan yang sedang menonton video ini sangat teruja dengan hasil yang Kak Syam ceritakan daripada kelas-kelas PWB ni kan. Apa harapan dan juga nasihat Kak Syam kepada mereka? Nasihat saya bagi wanita kat luar sana, bolehlah join program PWB ni sebab dia banyak faedah dia. Daripada situ kita boleh menjana pendapatan kita daripada rumah. Yang menariknya program ni percuma, semua orang boleh join program ni, tak kira peringkat umur. Baik. Selain daripada dapat ilmu, peserta yang sertai PWB ini dapat menjana pendapatan sendiri kan. Dapat berdikari sendiri. Terima kasih Kak Syam. Sebagai peserta yang saya rasa sangat aktif lepas ni saya nak bawa balik satu pasu, boleh? Boleh. Itu saja. Saya nak bawa balik satu pasu ni sebab sangat cantik. Baik, sekian sahaja episod kali ini di PWB Don Paya Jaras. Kita jumpa di Don seterusnya. Jangan lupa like dan juga share video ini. PWB, wanita berdaya, wanita berdaya.